Saya tengok budak-budak Cina ni sebenarnya dia orang macam diprogramkan. Oh. Ni saya nak share ni pasal orang lain tak tahu ni banyakkannya. Oh, best. Cerita. Program Asam Garam pada kali ini kita menerima satu orang kata apa, undangan yang terbaik bagi saya. Kenapa terbaik? Saya kenal Tok Ki ni dah lama sangat dah, dan saya kira di Malaysia orang yang dulu saya panggilnya Datuk Nadim, tapi dia terkenal dengan nama Tok Ki. Saya nak mulakan dengan soalan yang santai. Nama pun Asam Garam difokuskan kepada perjalanan hidup. Kita tidak mahu mengeluarkan isu-isu yang berbangkit yang sampaikan besok saya kena tahan pula, sebab kat Malaysia ni sikit-sikit kena tahan. Saya tak nak, sebab umur-umur macam ni kita nak lawan terus dalam perjuangan kesihatan. So kita tanya Tok Ki, ramai yang tak tahu pangkal ujung ataupun asal usul Tok Ki ni. Yang tahu dia dengan PPIM. Maksudnya nama PPIM tu bersamaan sinonim dengan nama Tok Ki, betul? Tapi ramai orang dah DM sikit saya kalau dah boleh dapat Tok Ki tu, tanyalah dia ni siapa sebenarnya, asal orang mana. Aku pun sendiri tak tahu. Yang tahu adalah Kelantan, adalah Perak lah, macam-macam. Nama dia pun dan perjalanan hidupnya pun banyak sangat asam garamnya. Kita mulakan Tok Ki dengan you punya younger days. You asal daripada mana, macam mana you boleh terlibat dengan PPIM dulu. Sampai takat dulu. Okey. Saya belajar di sekolah Cina. Mungkin itu best ni, belajar sekolah Cina. Di mana tu Tok Ki? Di Terengganu. Terengganu. Jadi dah lah Terengganu sekolah Cina pula. Masuk aja. Ini saja cerita ya, biar jadi sensitif mungkin Datuk kena tahan sikit. Tak apa. Asalkan saya tak kena tahan besok, okey. Bila saya masuk sekolah tu, saya ingat saya mungkin antara seorang atau dua saja budak Melayu. Yang lain semua Cina. Jadi bila masuk sekolah Cina, ayah saya pesan, ke mana-mana pun jangan biar orang bully. Wah. Itu pesan. Kita jangan kacau orang, tapi kita jangan biar orang ambil kesempatan atas kita. Jadi itu pegangan yang kita kena pegang. Syok ni. Jadi bila saya masuk sekolah tu, antara benda ni saya jumpa kawan-kawan ramai kan. Ramai. Saya tengok budak-budak Cina ni sebenarnya dia orang macam diprogramkan. Ni saya nak share ni pasal orang lain tak tahu ni banyakkannya. Oh, best. Cerita. Antara yang dia komplain, kerjaan tak baik. Kerjaan tak fair. Ini memang betul, ini cerita betul. Saya boleh berdepan dengan siapa pun. Okay? Ceritanya tak puas hati. Tak puas hati. Jadi itu satu pendekatan yang membuatkan saya jadi a kind of defensive and need to do something. Because semua tak fair. Jadi yang saya nak share sini adalah ini. Macam mana budak-budak ni macam ni? Ni primary school Primary. Tuan-tuan, primary school ni. Macam mana dia orang macam ni? Mana datangnya? Dah tentu diajar oleh mak bapak dia. Betul. Sudah tentu. Lepas tu, okeylah kita sampai sejah 6 beberapa benda. Bila masuk form 1, saya terus sekolah Cina juga. Tapi saya dah pindah ke Kuala Lumpur masa tu. Kau asal orang Terengganu ke? Tak. Tengok. Itu yang handsome tu bukan. Jadi, kita hakikat dia, dan saya ingat saya bawa buku. Saya bawa buku balik tunjuk pada ayah saya. Buku civic. Buku civic ni tunjuk gambar orang Cina, orang Melayu, orang India. Orang Melayu makan atas tikar. Gambar tu? Orang Cina makan atas meja chongsam dengan apa benda lah. Lepas tu orang India macam daun pisang apa benda yang begitulah saya ingat. Saya bawa buku balik tunjuk pada saya. Pasal pada saya ini tak betul ni. Ini tak betul pasal masa tu pun ayah saya kebetulan DO dari sana lah. Dia Presiden Majlis Pembandar, macam-macam lah dia punya perjalanan ni, tapi mana kita mengikut kat belakang kan. Baik. Apa yang diprojekkan tu tidak merupakan lambang kepada kita pergi ke perpaduan. Siapa yang buat buku tu? Dan siapa orang bengong yang meluluskan buku yang macam tu? Betul. Jadi
Ini yang sebabnya kita hari ini jadi keadaan begini. Pasal kita tak kisah. Hmm. Dah tentu pegawai-pegawai kita yang buat kelulusan. Betul. Kenapa begitu? Hmm. Lepas tu, bila masuk sini dah form 3. Form 3 kebetulan saya sekolah Cina tapi result saya flying colours lah. Saya dapat hadiah di masa assembly tu dia orang bagilah antara yang dapat hadiah lah. Orang Melayu seorang you je lah. Memang orang Melayu memang seorang lah pun. Masya Lepas tu Allah. orang Hebat. masuk form 3. Lepas tu masuk form 5. Masa form 5 tu masa result baik, dia orang offer macam-macam lah, VI lah, masa tu semua lah. Tapi saya tak ambil. Saya terus ke sekolah tu juga. Lepas tu sampai form 5 dan saya alhamdulillah kira rupa pun nampak pandai kan. I dah tepuk tangan lah. Rupa nampak macam pandai. Betul memang nampak pandai betul. Tapi pun pandai. Pun pandai. Pasal saya punya ni bukan perkataan tak. Saya pun cikgu masa tu antaranya adalah on tiket. Wong tiket. On tiket menteri tu. On tiket, yes. Dia mengajar. Tapi saya ingat saya maths ke fizik saya cukup pandai. Ada yang sama cikgu tak boleh nak buat pun saya boleh buat. Masya Allah. Lebih pada Cina pula. Lebih pada Cina. Jadi, lepas tu, lepas form 5, dia pergi kepada nak ke mana-mana lah. Saya dapat scholarship penuh lah masa tu, tawaran cukup. Pasal kira banyak lah nak kira A banyak sangat. Luar biasa lah. Luar biasa. Okay. Jadi sementara itu saya nak share lah juga sikit. Pasal saya sebenarnya di masa saya di Terengganu, saya ahli sukan. Ahli sukan. Tapi saya bila dah tengok ahli sukan ni orang relax masa sport, kita kena bersukan, kena praktis hari-hari. Jadi saya kata datang Kuala Lumpur saya tak nak bersukan dah. Jadi saya nak relax je. Jadi saya ingat bila saya dah masuk form 5, kita jadi relax je, kita jadi nakal. Tapi nakal tu cikgu jadi sayang pasal kita pandai. Jadi so nakal pun dia tak nampak sangat. Tak nampak. Kita kira nakal juga main bola macam ikut suka hati walaupun di sekolah Cina. Jadi classmate saya ramai lah juga. Salah satunya owner pavilion tu classmate tu. Oh Masya Allah. Lepas tu Ming Hing tu classmate juga yang ketua. Jadi kita biasa. Tapi yang saya nak highlight ni ada dua perkara. Satu perkara sebab saya malas. Sebenarnya malas juga. Orang pandai-pandai ni orang macam tu. Jadi malas. Jadi tak buat kerja. Tapi dah tengok esok masuk form 5 ni nak pergi ke universiti mana nak surat. Nak surat kan? Surat apa ni recommendation ke kelakuan baik ke lah. Betul. Jadi saya kena buat sesuatu ni. Jadi saya tengok sekolah saya di Kuala Lumpur ni sekolah lama, sekolah zaman Jepun dulu. Cat pun tak ada cat lah pun. Saya kata tak apa, saya nak cat sekolah ni. Nak cat sekolah ni. Sekolah you belajar tu lah. Sekolah tu lah. Betul. Jadi masa tu form 4, form 5 lah tu. Masya Allah. Jadi saya call masa tu Papin. Saya kata saya nak cat. Saya buat seorang ni tu. Masya Allah. Saya nak cat, bagi donate kat sekolah. Masya Allah. Dia orang bagi lah. Bagi cat. Lepas tu siapa nak cat? Pasal saya bukannya suka sangat disiplin ni, kita kurang sikit. Jadi nak cat tu, kalau nak suruh orang cat, duit pula nanti kan. Jadi masa tu Interact Club tu, club yang besar di sekolah. Jadi saya jumpa dengan Interact Club, saya pergi ke Art Club. Pasal saya tak ada club. Kerjasama dengan Interact Club, buat cat sekolah. Jadi alhamdulillah boleh cat sekolah tu. Masya Allah. Dan saya ingat saya punya gambar, saya pun tak tahu. Pasal saya ni kira macam rebellious sikit lah. Gambar tu dalam magazine sekolah tu, saya tengah mencat sekolah. Saya duduk di atas tangga cat. Jadi jarang jugalah orang dapat gambar orang tu. Orang Melayu cat sekolah Cina. Ya, sekolah Cina. Dan kita ni inisiatif seorang saja. Ambil cat tu dapat sponsorship. Banyak lah cat sekolah. Agak-agak berapa ratus. Banyak. Duit. Kalau nak kira tak, iyalah bukan senang sekolah sekolah menengah kan. Jadi itu satu yang saya nak share. Maknanya pasal saya nak coverkan saya tak buat kerja tu lah. Tapi alhamdulillah dapat recommendation kat cikgu tu, jangan cerita lah. Dan masa tu pula kebetulan memang banyak dapat scholarship. Zaman tu pun agak mudah kan. Feda, Fekra, Petronas, semualah buat tawaran nak pergi JPA semua. Saya pun tak pergi. Habis kau pergi saya mana? Saya tak ambil tawaran tu.
Habis? Saya belajar kat sini je. Oh. Pasal saya buat apa saya nak pergi belajar luar negara? Ha. Baik saya berniaga. Oh. Baik saya ikut. Masa tu ayah saya baru nak belajar berniaga. Jadi kita tolonglah buat apa yang perlu. Tapi yang saya nak touch juga hari ini untuk semua budak-budak kita orang Melayu. Selepas Form 5, banyak yang pergi kepada UEC. UEC? Yang apa ni, sijil Cina ni. Oh, ada Masa tu memang dah ada. Nama UEC? Jadi itu lepas Form 5? Lepas Form 5. Maknanya dia nak pergi China punya syllabus semua sekali lah. Oh, I see. Jadi itu perjalanan hidup persekolahan orang Cina. Jadi daripada Form 1 di sekolah tu tidak ada apa-apa. Maknanya tidak pergi kepada patriotisme. Wow. Pada patriotisme ni tidak ada. Bila dah menengah tu? Dah dia belajar kurikulum lain. Oh, lain. Jadi kalau kat sini kita belajar adalah sikit pasal perlembagaan. Ini semua bercerita pasal dia. Oh dah. Jadi lepas tu sekarang ni suruh mengundi. Orang tu dah dewasa kan? Orang tu dah dewasa, mengundi, dia undi ikut suka hati dia. Dia pun tidak diajar. Walaupun dia salah, kita pun salah. Betul. Pasal kita tidak mendidik macam anak kita kalau kita tak ajar. Dia memanglah dia jadi macam tu. Jadi ini antara kelemahan yang kalau nak ikutkan kalah memang padan muka kita. Pasal kita tak buat apa-apa. Okey, sebelum kita lupa. Ya. Lepas pada tu you kata you study kat sini juga. Kat mana tu? Saya pergi kat ITM, saya buat night classes. Wah. Saya buat night classes. Itu maknanya biasanya part time je lah. Semua part time. Biasanya orang berebut. Dah, orang berebut nak dapat scholarship. Saya ditawarkan scholarship, alhamdulillah. Kawan-kawan pergilah UK, US, saya tak apa saya buat sendiri. Jadi saya belajar. Kenapa you berfikiran macam tu? Masa tu dah boleh fikir ke? Memang berfikir. Dah pandai? Pandai betul lah. Memang kebetulan. Saya masa tu tak boleh fikir lagi. Form 5 baru kan. Dah mature dah. Jadi cabaran pun banyak. Pasal kita lihat macam-macam kejadian. Pasal ayah saya dia berlawan dengan Jepun. Jadi mungkin training tu agak keras sikit lah. Dia ada lepaskan message pada you? Memang dia kita trainingnya adalah kita kena survive. Jadi kita kena apa ni kata orang, buat yang terbaik, jaga akhlak, jaga budaya, jaga semua sekali ni culture kita kena jaga. Itu yang kita kadang-kadang kekurangan di zaman ini. Jadi bila belajar, saya belajar part time. Saya buat mula itu buat business studies. Okey lah, tak ada benda malam kelas malam je. Tapi hektik lah. Lepas tu nak pergi kelas lagi. Betul. Lepas tu saya buat Chartered Institute of Marketing. Lepas tu saya buat, itu pun night classes juga. Lepas tu saya buat law juga. So part time je lah tu. Fine. Tapi saya punya law tu saya buat 10 tahun. Orang buat 5 tahun. Sampai kena jumpa Vice Chancellor. Pasal dah kena sepak keluar pasal paper tak buat, tak sempat. Tapi itulah dianya. Finally lepas tak kau punya law ni? Belum habis lagi. Baru nak cerita. Itu pun tak lepas. Lepas tu. Tapi belajar tu, exposure tu adalah. Yes, faham. Tapi kita bukan nak kerja dengan orang, cuma kita nak tahu undang-undang. Pasal saya decided nak tahu undang-undang. Pasal saya ditipu oleh kawan-kawan saya juga. Lawyer-lawyer ni kalau kawan-kawan ni lawyer, dia pun macam biasa. Disbursement. Lepas tu tak pergi mahkamah. Jadi ini biasa lagi. Jadi saya amat biasa dengan penipuan yang dilakukan oleh setengah pihak. Jadi kita pun sampai hari ni kita tengok penipuan ni luar biasa. Okey, saya nak menjuruskan kepada 10 tahun yang jadi lawyer, tak lawyer semua tu dah pandai dah, orang tak boleh tipu dah masa tu. PPIM boleh ni juga kena tipu juga. Kena juga. Kena tipu, kena makan tak habis. Bila you masuk kepada PPIM ni? Okey, dari kita tengok dalam kehidupan kita tengok banyak macam. Saya kawan-kawan kena tipu baru nak berniaga. Jadi kita cuba bantu apa yang boleh. Kena tipu ni macam orang kata kan. Cina yang tegaknya rambut je, lain semuanya menipu. Kau ni. Tapi itu orang kata. Dia bukan kita kata. Okey. Tetapi yang saya nak share juga adalah kita kena mendidik masyarakat kita. Pasal masyarakat kita malangnya tidak dididik. Tidak dididik. Orang Melayu kurang
mencari kesempatan untuk mendidik diri dia. Saya boleh cakap, saya boleh katakan, kadang-kadang nak lap cermin tak faham. Pergi tengok lah. Kebanyakan cermin-cermin pintu semua bekas tapak tangan orang kata-kata. Jadi anak-anak saya, kalau naik kereta, jangan pegang cermin. Jangan pegang cermin. Yelah budak 2 tahun. Nak pegang cermin kan. Kalau pegang cermin, kau ambil kain ni kau lap. Dia kena begitu. Awal-awal lagi Dan dia sebenarnya kalau kita tidak diuji, kita tidak dididik, kita mengurangkan kapasiti kita. Kalau kita ajar cuci cermin, kita biasa ambil orang cuci cermin. Budak 23 tahun ni. So sementara jadi dispatch tu, okey kau cuci cermin. Nak cuci cermin tak boleh. Dia tak faham. Dia tak tahu nak bersihkan kain. Dia tak tahu nak lipat kain. Dan saya saja nak cerita lah, kebetulan nak ambil kesempatan. Saya nak ambil kesempatan nak cerita. Saya rasa antara kelemahan kita adalah institusi agama. Institusi agama ni cukup lemah. Tengok masjid lah. Dia pun tak tahu benda bersih. Masya Allah. Tak tahu. Betul. Dia daripada bawah tu terus naik ke atas terus. Jadi you pergi pijak najis tadi. Dia kan tak pakai kasut terus naik ke atas je. Allahuakbar. Jadi ini amat penting. Dan saya antaranya saya nak orang kita faham. Yang ini pentingnya. Dok, Yes. Anak-anak kita. Anak-anak kita masa pergi ke bilik air, masa dia kecil umur setahun ke, kita kena tengok. Pasal dia tak tahu nak membersihkan diri daripada najis pun. Masya Allah. Jadi dia pula lepas tu kita carry tok, kita carry bawa tengah itu. Habis nak sembahyang macam mana kalau najis terjejas dengan najis? Masya Allah. Ini dahsyat. Percikan najis. Lepas tu you duduk apa ni, kadang-kadang toilet sekarang ni kan. Kalau badan macam saya ni pun kadang-kadang, apa toilet ni sempit bukan main. Apa lagi orang yang badan besar. Pasal bila badan besar nak movement pun susah. Yes. Dengan jubah lagi macam mana? Kau nak pergi bilik air. Dia tidak disediakan. Jadi sebab tu kita asas pun kita tak dapat nak laksanakan. Nak cerita benda lain buat apa? Jadi kebersihan. Contohnya ini yang paling biasa pergilah ke mana-mana dan saya nak semua kawan-kawan yang dengar cuba tengok. Biasa kan di masjid, bila hari Jumaat, dia orang bentang tikar. Yes, kat luar tak tu. Tak cukup atas rantai, atas jalan. Bergulung-gulung tu Bergulung-gulung. Cuba bayangkan dia gulung, yang tadi tu kena najis kat bawah. Lepas tu dia gulung, najis masuk ke dalam. Yalah. Dia tak tengok, tak ada logik. Jadi kotor yang dalam masuk, collect. Patutnya lipat dua dulu. Lipat face to face. Okey lah. Jadi kita simplest thing pun kita tidak dididik. Sama dia kata, saya tengok. Saya kalau makan nasi lemak, saya tengok ikan bilis dia. Itu adalah test. Ikan bilis pun najis tak buang. Yang hitam-hitam tu ya. Tak apa. Saya tanya kedai apa siapa tak buang. Dia kata kalau kecil daripada ibu jari tak payah buang. Kalau otak dia lah. Jadi ini yang lemah. Sebab itu masyarakat kita lemah. Yang itu tak ada nak buat. Benda kecil tak ada nak buat. Benda besar mana boleh buat. Betul. Jadi kebersihan, lipat. So lipat kertas pun tak boleh. Masya Allah. Lipat kertas tu memang tak boleh lipat betul-betul. Dan saya biasa buat interview, letak kertas atas kerusi, interview. Dengan kertas-kertas dia duduk. Ni cerita orang Melayu ni? Ini orang Melayu lah ni. Masya Allah. Jadi macam mana kita nak atasi? Kita perlu atasi dan kita perlu cabaran. Kalau tidak ada cabaran, kita tidak akan datang kebijaksanaan itu. Dia bila melalui susah, baru betul-betul nak buat kan. Baru dia susah sekali, 2 kali. Dia akan belajar kalau dia nak belajar. Tapi kadang-kadang oleh kerana basic knowledge langsung tak ada. Kebersihan berkaitan dengan najis ni tak faham. Dr. Wadi katakan kalau orang yang pergi bilik air tu, kalau dia pakai tisu paper nak lap dia punya najis tu, dia berkali-kali benda tu tak bersih. Masih ada najis lagi. Masih ada air kencing lagi. Habis macam mana nak sembahyang? Betul. Habis macam mana nak doa? Dan doa adalah senjata orang mukmin. Betul. Habis kalau doa tak dapat nak pakai, nak jadi apa? Jadi ini semua kita kena kaji dan kita kena test. Kita kena anak-anak make sure lalui kesusahan. Make sure. Biar dia lalu kesusahan. Kau tidak, dia tak tahu nak handle. Yes. Saya cerita anak-anak saya. Yes. Bukan apa ini nak kongsi. Anak saya masa form 4 lagi dah buat kerja. Dia orang kena buat kerja sendiri.
Yelah kita belilah komputer yang bagus untuk desainnya. Ya. Tapi dia kena buat. Dia nak banner tu, nak pasang banner dekat tepi jalan tu pukul 2-3 pagi kena pasang banner. Hari Jumaat. Pasal hari Sabtu ada satu hari. Hari Ahad ada satu hari. Hari Isnin dia nak angkat dah. Faham? Jadi maksud saya, kita kena biar dia orang buat adjustment timing. Macam mana dia kena halus merancang. Kalau tidak, dia belajar apa yang dia ajar di college saja. Dan itu sudah tentu tak cukup. Macam kita tengok China, dah umur 3-4 tahun dah duduk kat kaunter, jadi dia dah bijak. Jadi kita kena lalukan orang-orang kita melalui proses praktikal. Ini you tengok, saya nak share, saya kena sedih tengok macam saya cakap tadi, institusi agama kena buat sesuatu. Tapi dia orang sebenarnya terlalu sedikit yang dia orang buat. Terlalu sedikit. Contohnya, mungkin bukan kerja dia orang, tapi dia kena bertanggungjawab. Contohnya, Universiti Melaya. Saya tahu yang ni kes di Universiti Pertanian. Universiti Pertanian ni, saya tak tahu sekarang ni setakat mana lagi bully. Bully is a culture. Oh, bully ya. Bully ni culture yang tak masuk akal. Mana institution yang mengajar bully? Ada ke agama yang belajar bully? Dia bully ni antaranya, saya kenal orang tu lagi, dia masuk college jumpa dengan senior. UPM ni, senior ni ambil tahi lembu, mandi kan. Allah. Lepas tu ambil kepala letak toilet flush. Allah. Ini apa benda ni? Mana kita nak dapat berkat? Mana kita orang patut jaga relationship? Bercina pula yang pergi UPM, dia ambil budak kawan-kawan dia, orang Cina, dia okey, you belajar ni. Daripada day one dia dah jaga. Kita ni daripada day one kita buat kerja macam bengong, pergi bully pukul 2 pagi, ajak macing lah, merangkak atas. Apa ni? Dan ini salah. Betul. Dan kita, apa yang kita dapat adalah apa yang kita buat. Pasal kita tak buat apa-apa, kita tak dapat apa-apa. Jadi ini cukup menyedihkan. Sehingga kan orang yang kena bully tu, ada seorang tu, sampai tua dia kejarnya pembuli-pembuli dia tu. Dia cari ya? Dia cari. Jadi benda ini benda yang tidak baik. Contohnya doktor. Saya buat tak patut ke doktor? Takkan mana relationship? Dan kalau tak ada relationship, mana nak ada kerjasama? Betul. Jadi tak ada, kita tipu, we lie to ourselves all these years. Betul. Saya kalau cerita bully ni kat ITM saya pernah kena. Dia tak? budaya lah. Teruk tak? Kan ITM tu semua hampir 99% Melayu. Memang Melayu pun. Dibuat khas untuk tak masuk akal dah. Benda ni patutnya jadi kita kena jaga relationship. Dan kalau relationship orang kata antaranya adalah kena jaga silaturahim. Kalau nak murah rezeki kan. Dan kalau day one dah kita dah ajar bully semua. Jahat. Ini saya tak tahu datang daripada mana. Tapi dia punya trauma tu. Terrible. Bukan itu saja lah. Itu UiTM. Sekolah agama mati pun ada. Allah. Jadi this is wrong. And kita kena stand up to fight. These are idiots, Kalau saya memang saya kurang sabar ni pasal Along kita tak pernah bully kita. Tak boleh. Ni cerita pasal Alung ni. Ya. Dia nak masuk cerita sebab ramai tunggu you nak cakap ni. Cerita sikit penubuhan PPM tu kenapa? Okey, dia penubuhan PPM ni antaranya adalah pasal makanan. Mula-mula dulu masa saya jumpa Datuk dulu, kita bercerita pasal kita terdedah dengan makanan yang tak halal. Hari ini pun masih begitu. Banyak. Jadi tapi saya nak share juga, kita ada buat kajian. Pasal kita kenapa nampak masyarakat kita terlalu lemah. Budayanya lemah, integritinya tak ada, honesty tak ada. Anak-anak tak dapat input yang baik. Tahu tak pasal apa? Kalau saya cakap ni biar terkejut sikit lah. Pasal kalau saya cakap lah ya. Pasal banyakkan kita ni makan babi. Ya Allah. Ini saya cerita ni. Tapi bukan semua cases. Pasal nolak tu maknanya tak ada babi. Tapi ayam tak sembelih. Okey je. Masya Allah. Kita pun memang gatal. Tak mesti nak makan tempat orang bukan Islam tu kenapa? Masya Allah. Dengan orang Vietnam lah kita nak makan dengan orang Filipina. Carilah tempat orang Islam. Betul. Tapi kita tidak diajar kerana hati kita tidak ada di situ. Hati kita lemah. Jadi kita kena buat sesuatu untuk memperkasakan jiwa-jiwa kita.
Tapi first round bila kita contohnya kita bercerita pasal makanan yang halal, pasal Allah janji mintalah nescaya Allah makbulkan. Right. Okey, ni ayat dia. Right. Saya ingat surah Al-Ghafur. Betul. Surah 60. Okey, saya nak tanya doktor. Betul ke tidak betul ayat tu? Minta bagilah. Tak, saya nak tanya doktor satu hal. Orang lain-lain. Betul ke ayat ni? Pasal ini ayat yang Allah turunkan. Takkan ada kecacatan. Betul tak? Betul. Tapi dia ada ayat disambung. Baikkan makanan. Baikkan makanan. Jadi, hari ini yang saya kata banyakkan orang kita makan babi ni. Ya Allah. Ni dengar elok ni semua. Ni statement yang paling mahal lagi ni. Kena dengar. Pasal ini cuba amat memberi kesan. Qualify your statement tu. Dia sebenarnya, ini terjadi di mana-mana dalam masyarakat kita. Terutamanya. Masya Allah. Okey. Doktor dah kerja di macam-macam tempat kan. Mungkin dengan kerjaan pun dah kerja. Whatever lah. Dan pekerja pun dah tengok macam-macam orang kan. Yes. Okey. Doktor, biasanya kalau nilai orang, berapa jam dia bagi satu hari? Berapa jam dia bagi satu hari? 8 jam, berapa jam dia bagi? Untuk apa? Orang kita lah kerja berapa jam satu hari, saya nak tanya. Berapa jam? Daripada 8 jam yang you sign agreement ni, yang you ambil gaji bawa balik ni, berapa jam you kerja? I see. Paling tinggi 4-5 jam kot. 4-5 jam Okey lah, mungkin orang kata tinggi sangat tu. Mungkinlah 2 jam curi. 2 jam tu curi. Betul tak? Pasal you tak buat kerja, you relax sana, golf ke, memang curi lah namanya. Betul. Okey, tapi bawa balik rezeki penuh. Bagi anak-anak makan rezeki yang curi tadi. Mana nak datang berkat? Dan kalau tak berkat, tak ada erti. Kalau berkat, sikit pun melebihi. Kalau tak berkat, banyak pun tak ada erti. Jadi, nombor 1, itulah dia. Maknanya kita curi. Kita curi. Sebab itu dalam Islam, amanah ni amat penting. Amanah ni terlalu penting. Pasal amanah contoh saya sampai ke sesuatu, nak kena deliver. Tolong bagi kat orang ni. Tolong ini. Itulah amanah. Berapa orang kita yang betul-betul faham pegang amanah, takut ni. Kalau kita tak sampai dengan amanah, kita berdosa ni. Habis kau dah curi 2 jam tadi, 3 jam tadi. Dalam setahun berapa banyak jam kau curi? Masya Allah. Saya nak tanya, betul tak betul ini akan memberi kesan negatif kepada kita? Yes. Pasal kalau bagi anak makan rezeki yang haram, apa yang kita harapkan? Tak mungkin daripada rezeki yang haram itu kita nak harap, kita dapat yang terbaik. No way. No way. Itu janji Allah. Betul. Jadi kita kena balik kepada contohnya, tentukan kita bekerja betul-betul supaya kita letih kita itu akan membayar kelemahan-kelemahan kita. Right. Maknanya kita letih. Ya Allah, Tuanku, inilah usaha kita hari ini. Halalkan rezeki, something like that. Right. Pasal kalau kita bersama Allah, kita tak risau benda dah. Betul. Apa nak risau? Mati. Orang lain pun mati juga. Betul. So there's no reason to be afraid. Jadi kita kena didik diri kita from that perspective. Didik diri kita dengan kesungguhan kita, dengan keikhlasan kita. Pasal setan ni dia ada berjanji. Dan setan ni yang walaupun dia setan, dia berjanji dia tepat. Dia kata dia akan sesatkan semua. Semua ni kita akan disesatkan. Right. Kecuali yang ikhlas. Jadi kita nak macam mana nak didik keluarga kita punya family yang ikhlas, yang bersungguh-sungguh. Contohnya hari ni kan. Ni sajalah cerita pada yang perempuan tu kan. Kalau dengar kita, saya tak tahulah Dr. Nordin termasuk ke tidak. Dr. Nordin nak buka cawangan. Boleh ke buka cawangan? Kena belajar lah. Jadi, ini kita tidak kadang-kadang keyakinan ataupun akidah ini tidak dipegang dengan baik, doktor. Ini cukup bahaya. Saya ada satu kes lah. Lebih kurang 6 orang perempuan umur 60, 50 datang jumpa kita mengadu. Kami ni semua kerja di kedutaan negara Islam di Middle East ataupun Afrika. Okey. Saya kata apa benda masalahnya? Masalah gaji, biasa gaji lah. Gaji tak. Habis apa benda masalahnya? Dia kata,
Masalah kita macam ni kata dia. Kita ni hari-hari kena cabul. La ilaha illallah. Jadi saya bertanya, kenapa tidak buat laporan pada Kementerian Luar? Masya-Allah. Dia kata kalau buat laporan kat Kementerian Luar, mana kita nak kerja lagi lepas ni? Mana kita nak dapat gaji 5,000 sebulan? Oh. Ini akidah ya Tok ya. Masya-Allah. Akidah ni amat penting. Pasal dia kata kalau kita laporkan, kita sudah tentu dibuang kerja. Okey? Dan saya nak mana laki saya pun tak bagi lapor. Uish. Yelah kalau kita nak kerja nak dapat pendapatan tambahan 5,000 sebulan kat mana? Masya-Allah. Jadi pasal apa tahu? Pasal didikan dia dalam keluarga ni kita didik anak-anak kita untuk belajar untuk pangkat besar, untuk dapat beli. Dia tidak untuk cari keberkatan hidup dalam perjuangan. Oh. Ini bahaya sangat-sangat ni pasal Allah dah dengan jelas ya. Rezeki datang daripada Allah. Betul. Rezeki datang daripada Allah ya. Betul. Bukan bos. Kadang-kadang contohnya orang kena buang kerja. Banyak yang macam doktor yang saya tengok kat bawah tadi yang gaji yang dapat pendapatan tinggi tu pun. Mungkin sebelum tu dia tak ada. Tak dapat pendapatan. Mungkin sebabkan dia kena buang kerja, dia datang sini dapat peluang. Jadi maknanya rezeki Allah jamin. Betul. Jodoh pun. Tapi tu doktor nak bawa ke mana saya tak nak. Itu tak nak provoke. Kita cerita lepas ni lah. Tapi yang 6 orang tu betul Betul. Jadi dia kata suami dia pun tak bagi dia berhenti dulu. Heran jadi tapi itu tak payah nak heran. Pasal kita tidak mendidik keluarga kita supaya faham rezeki, jodoh ni tangan Allah. Masya-Allah. Jadi kena pegang. Saya pun bila khutbah hari raya ke, khutbah bila jumpa family, ni bukan khutbah macam itulah, khutbah bercakap. Saya cakap anak-anak, menantu pun, yang itu jangan ada masalah. Takut suami, takut kahwin lain. Cerita terang ni anak-anak menantu semua cerita terang dah. Pasal benda ini benda yang kau dengar semua ni? benda yang kita kena doktor sejuk betul ni. Benda yang kita kena letak dalam jiwa kita. Masya-Allah. Pasal kalau you pegang dan you mudah. Kau ingat program ni tak lama lagi kena lah. Kena lanjak dengan orang nanti. Tapi best sebab cerita ni reality. Tapi saya nak tahu yang 6 orang tu betul-betul dia datang report. Betul. Ish. Tak betul. Mana boleh lepas cerita macam ni? Jadi Tok, yang anak-anak saya ni, menantu-menantu saya ni, saya dah beritahu siang-siang. Pasal ini pun melalui pengalaman juga ni. Saya ada satu orang saya kenal. Saya kenal dia masa umur 2, 3, 4 tahun lah. Lepas tu tak lama dia kahwin. Okey. Dia kahwin. Okey. Lepas tu beberapa tahun lepas tu baru saya jumpa dia balik. Okey. Setiap kali saya jumpa dia kata, kau tengok abang kau ni, Kak rasa dia ada isteri baru lah. Setiap kali saya jumpa, kadang sebulan 2 kali, tolong tengok. Dia dihantui ketakutan. Kan ke tak guna. Pasal itu janji Allah, apa yang kau nak risau? Betul. Tak mungkin kau boleh tahan dan tak mungkin juga kata, okey Dr. Nordin, kita nak suruh dia kahwin. Kalau Allah tak benarkan, memang tak ada can lah. Betul. Jadi, ini yang saya kata tadi. Sehingga suami dia meninggal, dia sebelum tu masih lagi, tapi tak ada seorang, tak ada kahwin pun. Kan kerugi namanya. Betul. Jadi, sebab itu yang saya nak ajar ni adalah ambil keredaan. Kalau isteri, ambillah keredaan suami. Pasal itulah pintu ke syurga dia. Apa yang nak pening kepala? Jadi, ini kena faham betul-betul antaranya yang kita kena pegang kepada akidah. Maknanya rezeki. Jangan takut. Takut buat apa? Kita ni nak tegakkan kebenaran. Tak ada sebab kita nak takut. Kalau lebih-lebih, mati. Kalau takut pun mati. Ni, cerita takut ni. Ada orang suruh, ni you kena jawab sekarang juga. Apa tu? Paling takutlah hidup you sebab you punya game ni kan dengan Persatuan Pengguna ni, you tahulah kan. Dan you terkenal dengan mainan alung semua ni. Pastinya ada cabaran. Saya nak 1-2 pengalaman yang hot lah. Kira yang orang letak pistol ke kat dahi atau kos ni bawa pistol ke. Cerita sikit. Okey.
benda ni okeylah. Saya cerita sikit kenapa sebenarnya Persatuan Pengguna Islam ni ditubuhkan untuk makanan. Tentukan makanan yang baik yang tadi tu lah. Cerita dia. Tapi setelah 2-3 tahun, hari-hari orang datang mengadu pasal alung. Masya-Allah. Kita tak buat tu. Akhirnya saya kata, saya kena tengok ni pasal dah terlalu dahsyat. Alung datang, ambil pinjam duit. Lepas tu ni budak ni dihantar delivery. Pinjam loan mara dan tak cukup payment lambat, pinjam alung. Pinjam alung, saya ingat pinjam, saya tak ingat lah. Tapi cerita dia, bila dah pinjam, hari dia patut bayar, dia tak bayar. Alung datang pukul dia. Allah. Jadi alung datang pukul, jadi saya kata orang ni kena ajar ni. Saya tak boleh tengok orang bully orang. Jadi bila datang pukul, saya kata okey, track alung. Pergi cari alung ni. Jadi saya suruh Faizah call alung nak pinjam duit. Okey. Faizah alung tu lah yang bully tu. Alung yang bully tu lah. Alipun jumpa kat kedai kopi. Dekat Melawati. Lepas tu dekat kedai kopi tu ni lah jumpa alung ni. You ada masa tu? Adalah, memang you ada. Pergilah. Memang kena pergilah. Pasal nak mula cerita antaranya. Jadi bila kita pula kat atas tu, sebenarnya kita jumpa kat bawah tu, pasal itu kedai kopi kat atas tu ada gelanggang kita kat atas. Jadi tak apa. Okey. Kita naik ke atas. Alung ni pun bengong. Masa tu alung bengong sangat lagi. Sekarang alung pandai banyak. Jadi kita pergi ke atas. Saya kata okey, orang ni pinjam banyak ni. You dah ambil dia punya laptop. You dah ambil dia punya telefon, you dah ambil dia punya ni, you dah ambil dia punya duit, dah bayar ni. Okey, balance 1,000 kan? Kata dia. Ni duit balance you. Saya bagilah duit. Yang you pukul itu macam mana nak buat? Budak-budak kita ramai nak mukul. Dah siap dah. Dah siap dah. Bagilah kau pukul orang kan. Pukul lah dia ni. Jadi memang bantai lah. Mestilah bantai. Takkan tak bantai. Nak tunggu apa lagi? Jadi sampai inilah antara cerita. Dan kita pun biasa. So dia report polis? Tak lah. Ada. Ada. Lepas tu kita nak bawa dia ke police station. You yang nak bawa. Okay. Jadi suruh bawa. Tapi cerita tu saya tak boleh nak cerita habis lagi. Tapi cerita dia cabaran cukup banyak. Tapi tak apalah, kita dah dapat pukul dia balik pun dah okey dah. Jadi tapi lain kalau tak ada orang nak support, kau cari toki. Tapi bukan tu saja. Bukan pertama kali. Kita tangkap alung ni memang bukan pertama kali. Of course. Dan bukan tangkap alung saja, tangkap tontor pun. Tontor. Tahu tontor tak? Yang kereta tu. Yang kejar JPJ, yang kejar custom, yang bunuh, yang ketua pengarah, timbalan ketua pengarah tu. Dia orang ikut. Dan kawan saya dulu pernah menjadi timbalan ketua pengarah custom enforcement. Bila dia dia orang rampas, dia kejar kereta, kereta tontor ni, kerja penyelundup, dia orang 3-4 kereta kejar. Rupa tengok kat bawah 20 buah kereta tontor. Larilah dia orang. Dia kata kalau aku lawan pun silap, bos aku lagi ada network kat sana tak pasal-pasal. Jadi dia orang tak ada rumah kena bakar, rumah kena cat. Jadi dia buat ala kadar kata dia. Dia orang curi, ada truck yang dia curi keluar balik tonton ni. Dahsyat. Dia orang takut JPJ. Cerita sikit tentang tonton ni, kita tak tonton ni dia mudah. Tonton ni mudah je. Dia mengikut orang. Contohnya kita buat raid. Kita pernah buat operasi bantah benteras aktiviti haram. Okey. Dengan Kementerian Wilayah itu. Okey. Ada sekali tu, first operasi dia orang panggil kita pasal kita tahu kita buat kerja-kerja pelik ni. Jadi bila panggil dia minta tolong kita ikutlah. Dengan 25 agensi ikut nak pergi raid di Seri Hartamas. Tempat urut, tempat pelacuran, tempat apa-apalah dia. Yes. Jadi bila pergi situ, ada yang pertama kali kita pergi tengok Maggi mee tengah masak. Tapi orang dah tak ada. Air ke. Jadi memang dia orang. Saya minum sekejap. Minum dulu. Yes. Wah, cerita dahsyat ni. Saya banyak belajar daripada Toki ni. Pergi tak ada orang.
Tak ada orang. Tak ada orang. Ah. Segagal lah. Okey. Rupanya dia orang dah track. Jadi kita tahu kerja dia track enforcement. Kita berkumpul dekat DBKL. Yes. Jumpa dekat DBKL, dia orang rupanya dia orang dah track daripada DBKL tu nak pergi ke mana. Sedia hantar mas, dia pun wire saya mas, okey ni you jangan clear lah. Jadi yang second trip dia cakap tak apa, this one leave it to us. Second operasi tu lah. You kata. Cakap dekat team lah, leave it to us. Okay. Jadi sebenarnya contoh ni untuk maklumat, Datuk, contoh ni dekat pejabat KPDN ke, pejabat-pejabat tertentu, dia orang memang park kereta kat situ. Bila kereta enforcement keluar, dia ikut lah. Dia pun beritahu lah, notify lah. I see. Jadi sebab itu kebanyakan operasi tak jadi. Faham? Okey. Wah. Jadi sedikit tu dah ini dibayar semua lah. Tahu sedikit luar biasa. Sebenarnya Malaysia pada saya lah boleh dikatakan dikuasai oleh kartel dan sedikit. Ni secara jelas ni. Okey. Okey, jadi yang kali kedua tu ops tu. Tak apa, saya kata kita ini kita take care. So budak-budak PPIM kita ambil 5-6 orang pergi cari mana dia tonton. Tangkap lah. Apa benda masalah Tangkap tonton, dah pakat ni ADK, cek dadah. Jadi dia orang dah kena macam tu. Dia orang pun takut juga, bukan dia orang berani pun. Betul. Dia orang lagi menakut. Yes. Jadi tangkap tak ada lah. Tak susah. Maknanya Gores dah menang pun kita tutup tu. Bukan cerita main-main. Kita yang tutup. Gores dah menang. Ingat tak satu masa itu satu Malaysia. Gores kita tutup. menang tu. Kita tutup. Saya sendiri turun padang. Sebenarnya pecahkan pejabat Gores dah menang ni saya ingat. 8 kali kot sampai bengkok lah bergaduh. Jari ni. Ya Allah. Tapi tak ada apa. Boleh buat. Sampai dia orang tutup lah. Dia orang lari. Kau tak pernah kena pukul ke apa-apa tu ke? Dia macam Superman. Superman lah dia turun tu. Jadi kita saya tak berani lah tu. Tak ada doktor buat kerja doktor. Takut dengar pun. Jadi ada antaranya contohnya lah macam yang tonton. Dan kita bukan setakat tonton saja. Roti high five tu. Kita juga tutup yang investment almost 1 billion tu. Double Haji pun ada investment kat dalam tu. Pasal dia ini saya nak institusi agama play role. Bukan setakat bagi duit aja. Ni bagi duit, dia orang nak run, dia orang run. Nak semayang pun budak-budak yang bekerja tak dibenarkan. Itu yang kita marah tu. Itulah. Jadi bila kita tengok, tempat ni dahsyat ni, apa ni, kita investigate. Bila kita pergi tu, kita dapat tahu memang betul dia tak benar budak semayang dalam bilik air. La ilaha illallah. Jadi tapi kita tengok, kita dapat gambar-gambar semua, tempat tu punya kotor. Jadi kita guna kotor tu lah. Jadi bila kita guna kotor, kita sebagai kita punya senjata, siapa nak beli roti lagi? Sampai tutup. Bukan itu saja, hospital pun ada kita tutup. Iya. Pasal ni masalah hijab and whatever lah. Jadi benda-benda ni kita memang sebenarnya jangan bagi muka. Itu yang saya tanya tu. Awak tak pernah kena ni ke, Toki? Kena lanyak ke? Jadi itu kita serah pada Allah. Taklah kuat betul lah. Aku tak boleh tahan dengar ni. Kita kena didik anak-anak kita begitu. Okey, saya nak share satu benda. Ini doktor kena dengar betul-betul. Saya akan dengar. Saya pasal dengar no problem. Okey. Peperangan Mutah, pernah dengar? Tak. Okay. Peperangan Mutah ini di awal Islam. Rasulullah hantar tim untuk menyeru kepada Islam. Baik. Antara jajahan yang dia pergi ni adalah di bawah Rom. Okey. Dia punya messenger tu ditangkap dan dibunuh oleh Rom. Oh, yang pergi tu ya. Okey. Bila kena bunuh, Rasulullah amat sedih lah. Kita perang. Wow. Yang main-main ni, kita perang ni. Pasal don't allow anybody to bully you. Dengar ni, jangan bagi orang bully kita. Okay. Jadi,
Bila dia Betul. dia pergi, tentera Islam ada 3,000 saja. 3,000. Nak lawan dengan Rom. Lebih 200,000. Okey. Ni dengar apa? This is about faith, about trust, about submission, and menang. Wow. Dan tentera Islam syahid 13 orang saja. Can you imagine? Dan Allah nak tolong, apa benda masalah? Betul. 13 orang, dan yang tentera Rom ni lebih 3,000 Yang meninggal dan yang lain lari. Masya-Allah. Jadi masa itulah Khalid dia led the war lah. I see. Jadi yang apa saya nak share ni, kita kena ada keyakinan, kita kena ada serahan, tapi kita juga kena ada perkasa. Sekejap lagi kalau sempat saya tunjuk gambar inilah barisan kita. Boleh biar masuk ke dalam. Boleh. Okey. Ya. Jadi kita kena kuat. Insya-Allah. Okey. Kita dengar cerita kan, ni Cina-Cina ni yang setengah-setengahnya memang kurang ajar. Wow. Yang tak kurang ajar pun ada juga. Betul. Okey. Kita kata Cina bully orang Melayu. Betul juga. Tapi sebenarnya mungkin ada sikit tak betul. Cina bully orang Melayu. Discriminate orang Melayu. Tak bagi macam-macam lah. Ada memang ada macam tu manusia. Betul. Orang Melayu tak discriminate orang Melayu. Lagi dah. Kalau saya kaya, ni tak kisah pun orang Melayu sekarang. Di mana dia ajar nak menolong bangsa kita pun tidak. Yang agama pun tak pegang agama. Apa dia buatnya sebenarnya kalau nak ikut, kalau kita lemah, saudara mara pun tak pandang muka lah. So ceritalah. Betul. So we cannot be weak. Tapi the message is clear, bukan kita nak bully orang. Kita nak perkasakan diri kita. Baik. Supaya orang hormat pada kita. Amerika dengan Russia, mana nak perang pun lama, tak ada perang-perang pun. Pasal sama-sama kuat. Dia perang lah dekat Ukraine dekat mananya. Jadi ini kita kena didik masyarakat kita supaya mempunyai perspektif yang jelas dalam kehidupan. Kalau kita nak stay relevant. Kalau tidak, next election, we are gone. As simple as that. Itu ikut kira-kira kita lah. Mungkin tak betul, tidak apt sangat. Tapi itulah dianya. Dahsyat Jadi kita tidak ada pilihan. Kita tengok macam mana Hamas. Boleh aja. Betul tak? Berperang dengan bawah tanahnya apa benda. Banding Arab-Arab bengong yang lain tu apa jadi? Tak betul tak? Betul. Jadi sebab itu bila kita mempunyai cabaran, jangan elak cabaran. Wow. Kita atasi dan kita akan kuat. Dia kena. Kalau nak jadi komando. Kalau bagi je sijil lah, tak payah ambil. Dapat sijil dia. Tak jadilah. Betul. Jadi kita kena perkasakan diri kita. Dan dalam konteks hari ini, saya ucapkan tahniah lah pada doktor. Pasal nak buat institusi macam ni pun bukan mudah. Dan cabaran tentu banyak. Betul. Dan macam saya cakap, kalau ada cabaran, kita buat sesuatu. Betul. Pasal kalau kita tidak bertanggungjawab, orang lain pun kena juga macam tu. Yeah. Orang lain banyak lagi yang kena, yang tak sempat nak buka mata pun. Yeah. Jadi ini yang kita kena ada kesungguhan yang luar biasa. Okey, sekarang ni last few soalan yang berbangkit tentang cabaran tadi. Cuba bagi kat saya 2 atau 3 cabaran yang kalau di-listkan dalam hidup you sekarang ni, yang you fokus. You mesti ada berpuluh-puluh cabaran. Tapi yang besar dan yang urgent. Nombor satu. Ya, cabaran terlalu banyak. Saya nak share yang ini lah. Pasal ini saya anggap penting. Pada Yes. semua para pendengar. Tolong dengar dan tolong faham. Tolong buat sesuatu. Okey. Ini berkaitan dengan mule account. Kalau Dengan apa? mule account. Mule lah, okey. Kalau orang dapat tipu doktor. Tak ada orang faham tak ni mule ni? Sekejap kita cerita. Kalau orang dapat tipu doktor, dia dapat duit. Pasal you have got money. Okey. Tapi kalau dia jumpa orang tepi jalan tu, yang naik basikal je, duit tak ada, nak tipu macam mana? Jadi, adakah dia selamat? Tak. Dia boleh masuk penjara pula lagi. Ini cukup, pasal ramai sangat orang kita terkena ya. Jadi 2 tahun lebih dulu saya jumpa commercial crime punya head, Datuk Kamarudin. Saya tanya, berapa orang nak kena masuk penjara ni? Pasal dia ni mule account ni, macam saya jumpa doktor, pinjam duit tak apalah. Tak, saya nak pinjam kad je. Pinjam kad.
Nak buat apa? Ada orang nak masuk duit, kad saya rosak. Jadi doktor pun, dia ada 2-3 kad, ambil lah satu bagi kat Tok Ki ni. Lagi pun dia nak buat apa, duit pun dah tak ada dalam tu. Memang tak simpan duit. Okay. Saya pula dapat kad ni, saya jual pada sindiket. Kad ni jual, kad bawah nama Dr. Nordin dan sindiket ni, dia edar kepada dia punya sindiket lah. Dalam masa sebulan atau 2 bulan, dia boleh sampai kepada puluhan klien. Contohnya klien ni, dia orang akan call, kita ada kereta. Ni customer dia kena ni. Kita ada kereta, kita ada emas, you nak beli tak? Orang ni, bagus ni kereta setengah harga ni. Jadi, orang lain nak beli emas ataupun nak beli kereta ni, you kena bagi deposit lah. Maknanya siapa-siapa doktor kita katakan, dia nak beli kereta murah atau nak beli emas murah. Jadi syndicate akan kau tak apa, you nak berbiji kereta. Ada kata 2 ada. Jadi okay, you bayar 20,000 deposit. Kereta ni pakai kad tu punya account. Masuk your account. I see. Itu yang mule account tu. I see. Bila masuk your account, yang biasanya terjadi, kad ni dah tak timbul lah, maknanya mungkin I bagi balik ke whatever. Tapi mungkin bulan kedua polis datang ketuk pintu rumah Dr. Nordin. Dok, we have got complaint. Ada pada 15 atau 20 atau 30 pengadu yang dia masuk duit dalam account you. Dan you tak deliver kereta. Cakap mana ada. Lepas tu, you bila jadi macam tu, you kata Tok Ki pinjam. Ini masalah polis pula. Masalah polis. Itu tak nombor 2. Kita tangkap you dulu. Macam tu. Jadi tangkap, bawa you ke balai. Allah. Charge you, remand you, bawa ke mahkamah esoknya atau lusanya. Jadi you tak pasal-pasal duduk. Okey, tak apa. You hakim kata macam mana bayar tak? You mengaku salah. Dia kata no, I tak buat. You bagi kad pada I, you tengok kat bilik dia pada phone ada CCTV. Polis pula, tak kita tak nak tengok semua tu. Wow. Pasal you punya account, you bertanggungjawab. Ini dahsyat ni. Ni salah ni, pada saya salah. Dan kita tengah berlawan kes ni. Jadi bila dia dah mahkamah tu, you tak bersalah, okey, bulan 4 kita bawa kes ni ke mahkamah. Dia bercara. Lepas tu tak ada apalah, you pun keluar, okeylah bercara, bail 5,000. Okay, bagilah, ya ada duit no. Dekat luar dah tunggu lagi dah. Balai Polis Kelantan pula. Dari Kelantan report. Tarik pula. You tahu satu kes yang sampai 5 ke 10,000. Kalau dah 10 kes, 20, 30 cases. Allah. Jadi kadang-kadang orang yang tak ada duit tu, dia mengaku. Polis pun kata tak apalah, you sebulan dalam kita. Mengaku. Free. Jadi free. Ada yang kena penjara, tak pasal-pasal. Sebelum bercara ni pun, kena ada sampai 200 hari lebih kena penjara. Lokak. Jadi, zaman tu, 25,000 orang tunggu nak masuk penjara. Iya. Baru ni, saya jumpa lagi commercial crime yang baru. Datuk Ramli. Saya tanya dia, berapa Datuk ini nak tunggu masuk penjara? Ini tolong dengar ya. Pasal ini terlalu penting. Pasal kita ingat tak jadi pada kita. Kadang-kadang jadi pada isteri, anak. Dia jadi. Allah. Tahu berapa? 175,000 orang tunggu nak masuk penjara. Kes yang macam ni? Yang macam ni. Ish. Jadi saya pun cakap, kita nak cerita dengan AG's office ke apa benda, memang kita nak tak setuju. Kita dah bawa argument apa benda. Dia nak beri tangkap orang, tangkaplah orang yang bersalah. Tengok CCTV tu. Ni kalau you tengok pisau ni I punya, kalau dekat mayat, you takkan nak ambil pisau ni saja, tahu lah siapa yang bunuh. Yes. But these people, they find the easy way. Jadi dan yang kena ni nanya free. Masya Ada yang Allah. budak ni baru graduate, dah polis dah tunggu, hari ke-7 polis dah tunggu. Pasal apa? Dia ni, mak dia nak pinjam duit dengan Along. Pasal nak buat nasi lemak, nak tolong dia. Jadi bila dah kata orang, Along kata makcik suruh orang tu buat 70 tak boleh. Jadi anak. Anak dia balik cuti, nak buka akaun. Mak nak itu. Bagi dia viral semua sekali ni, tipu beberapa orang, anak dia tak pasal-pasal, hari ke-7
kena tangkap Masya-Allah. dan kena penjara setahun. Ni atas kena lock up ni lebih pada setahun lebih. From one place to another. Tak boleh dibetulkan ke? Kena betul lah. This is wrong. That's what we are It's fighting. so wrong. There are so many wrong things. So lah. obvious. Yeah. But the logic atau sixth sense is not very common. Common sense is not so common common. sense not so common. Jadi Tapi dahsyat. ini cukup bahaya. Jadi itu satu hal lah. Kita juga yang kita duduk lawan dengan New World Order ni. Ya Allah, dahsyat bermain. Dia nak program the world. Nak jadi kita slave. Siapa yang lawan? New World Order ni. Dan siapa yang lawan? Di Malaysia ni siapa yang lawan? InsyaAllah. Tak berani. Doktor-doktor tak berani nak lawan. Pasal nanti sekarang kena license. Nak jadi doktor menjadi masalah. Betul. So we've been fighting all this. And it's not easy. Oi, anda semua dengarlah cerita-cerita macam ni. Kalau boleh kita buat sampai besok pagi boleh tak? Sebab ni timing you all bagi tak cukup ni. Tengok cerita. Banyak lagi lah. Terlalu banyak. Tapi tak apa. Next time ada peluang. Saya rasa kita kena jemput lagi sekali. Dan soalan-soalan yang berbangkit macam ni saya suka sangat. Sebab kita tak kuat. Kita tak boleh lawan. Jadi kita kena ikut dan support orang kuat-kuat macam ni. Kalau yang pendengar ni kalau boleh PPIM ada juga kadang-kadang orang kata apa tertanya juga daripada mana funding dia orang semua tu. Saya mohon anda sekalian pun kalau ada ruang dan peluang untuk membantu. Faham maksud saya tak? Sila. Betul Datuk Kita harap doktor dia menolong. Apa yang dia boleh tolong dia tolong. Yes. Tapi kita pun tidak expect one person. Pasal ini adalah untuk masyarakat. Betul. Dan satu lagi kan kita cukup kecewa. Tadi yang kena penjara tadi kan. Tak pasal-pasal orang ni duduk dalam. Masya-Allah. Duduk sebulan. Bayangkan anak kita tak, cukup bayangkan lah. Masya-Allah. Dan doktor, itu saya katakan tak masuk common sense are not so common. Contohnya, sebenarnya dekat mahkamah pun kita argue. Kita argue untuk orang kita ni yang kena penjara. Kita argue kata pasal apa you tak pakai khidmat wajib? There is akta yang membolehkan orang yang penjara sebulan, 2 bulan ni, 3 bulan ni buat khidmat wajib dia. Jadi dia boleh buat kerja. Dia boleh cuci masjid. Dia ni kau nak penjara kat dia buat apa? Tak cakap otak ya Allah ya Rabbi. Letih tu. Letih dah. Tak masuk akal. Apa salahnya you kata 175,000 orang ni you suruh cuci. Cuci masjid. Cuci rumah orang tua. Tak ada. Ada mahkamah itu dia kata kita tak biasa dengan ni. Jadi inilah kelemahan yang amat menjedihkan. Sampai menteri punya mak pun kena tipu di mule account ni. Allah. Sekejap dalam 3 minit dah kena tipu 780,000. Dia faham ini. Jadi itu yang saya kata tadi. Ini pun satu juga bank pun sekarang ni the internet banking. Kita nak buat bank, kata saya dapat lesen. Tu kena buat bilik kebal, kena buat safe box. Betul tak? Betul. Kena ada you nak ambil duit you sekarang ni, dia akan interview you. Betul you pakai plastic face. Kalau boleh ni koyak tengok betul tak your face. Masya-Allah. Betul tak? Kalau ni ikut bank lah dia jagalah. Tapi internet banking ni apa safety feature dia? Tak ada apa Tak boleh lah. That is wrong because they are responsible in whatever they do. Dia kena ada tapisan macam mana nak make sure dia orang tidak mudah ditipu oleh anybody. Tapi bank pun tak buat kerja juga. Bank pun menipu juga. Allah. Kita ada kes-kes bank menipu sampai 80 juta tu. Wish. Bankrupt 13 tahun. Siapa yang tolong? Kita lah. Ish. Orang ni, manusia ni. Dan kita tak charge 1 sen pun tu. Masya-Allah. Dengar semua, sebelum kita akhiri sesi pertama, saya kira dengan PPIM tak akan habis. Saya minat sangat dan bukan nak janji kosong, kita akan buat lagi. Terutama sekali Tok Ki pun tak lepas lagi tu. Dia punya geram tu saya rasa saya dengar pun saya geram. Bahkan orang yang melalui proses. Sebab ini ongoing, dia dynamic dan saya minta anda sekalian tolong sebanyak mungkin bantu. Saya alu-alukan. Saya juga pernah bersama dengan Tok Ki dulu masa OIC dulu. Tu pun satu cerita merepek juga. Yeah. Pergi sampai lah benar tu. Dia sikit nak tutup
orang Islam mempunyai kekuatan. Yes. Tapi dia tak sedar dia ada kekuatan. Ah, Contohnya kekuatannya ada, boykot. yes. Contohnya kekuatannya ada, CJ halal. Yes. Yang kau nak bagi CJ halal kepada orang yang anti-humanity ni buat apa? Masya Allah. Guna tarik CJ halal because they make money out of that. Yes. Jadi ini sebenarnya tak sukar sangat. Strategi tu senang je. Senang sangat. Ah. Dan nama bila tonton CJ halal ditarik, orang lain tak sokong. Betul? Jadi mudah. Jadi kita kalau kita dah bengong tak habis-habis, nak terus bengong kita, terpulang lah. Okey. Bagi kita yang tak bengong, sila dengar elok. Saya saya suka. Kan kita, kalau you dengar cerita saya pun, ada yang rebellious daripada kecil-kecil ni. Dia dah kena daripada standard, apa tu? Yang awal-awal lagi, standard 1. Tuan-tuan sekalian, kalau nak hantar anak ke sekolah Cina tak ada masalah. Tetapi tanya dulu Tok Ki, apa dia punya strategi supaya dapat belajar. Saya suka orang boleh cakap Cina ni. Kan? Dan tentu dapat beli barang murah. Betul. Tentu Garanti. Wah, boleh beli barang murah lagi. Masya Allah. Okey, anda sekalian kita ucapkan terima kasih pada Tok Ki kerana sudi datang. Dan jangan lupa pada pesanan-pesanan tu. Ini mustahak orang yang betul-betul bersemangat G2. Saya pun tak boleh ikut ni. Dia punya speed kalau dari segi langit dengan bumi tu. Ramai orang dekat Malaysia. Sebab tu dia kata dia luar biasa tadi. Ada yang tu tak ada luar biasa. Ya, okay. Melawak-melawak juga. Tapi memang dunia ni ditukar oleh manusia yang luar biasa. Kalau biasa-biasa dunia tu berputar juga. Dia akan meninggalkan kita terus. Tapi kita kena jadi leader. Ni salah satu leader yang saya amat hormat dan saya selalu sokong kepada perjuangan PPM, terutama sekali Tok Ki sebagai personal friend. Dan saya mahu you dengar dari hati dia sendiri. Dia orang macam ni, dia tak boleh you gugat dia. Satu, tak boleh gugat. Nombor dua, kalau kau bully, naik gelanggang. Itu. Saya dengar kata ada bawa peluru ke kiri kanan ke, ada bodyguard ke semua. Betul ke? Atau kena bawa bodyguard semua ke? Tak adalah. Because Kalau saya bawa tau, macam you lah, punya cerita ni. Okey je, kita berserah. Tapi tak nampak lah macam baju hitam kiri kanan setengah orang tu. Okey lah. Terima kasih banyak. Kita ucapkan terima kasih Daun Keladi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Okay. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa. Asam Garam Podcast. Jangan lupa subscribe, share dan like dan boleh komen pun.